Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹们平安。 Saat ini sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. 在我们聆听神的话语之前，让我们一同祷告，求神带领我们。 Tuhan Allah yang baik di dalam kehidupan kami ini. 主，您善良的神，你在我们的生命中不断的动工。 Saat ini kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Allah yang begitu peduli terhadap kehidupan kami. 我们感谢你是一位关怀我们的神， Allah yang selalu hadir di dalam setiap masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kami. 在我们的问题和挣扎中，您总是与我们同在。 Dan saat ini Tuhan kami terlebih bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami juga bisa menikmati akan firman Tuhan diberitakan kepada setiap kami. 主，我们感谢你，今天我们有机会可以聆听你的真理和话语。 Biarlah kami bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam bentuk firman Tuhan ini pada siang hari ini. 愿我们可以享受你的同在，借着你的话语， Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. 求你帮助我们可以理解你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah berbicara tentang Allah yang kekal hadir di dalam dimensi waktu. 弟兄姐妹们，今天我们的主题呢是永恒之神存在于时间的维度。 Untuk mendasari pembahasan firman Tuhan pada hari ini, mari kita membuka dari Alkitab Yohanes pasal yang pertama. 那今天的经文是采自约翰福音第1章， Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-14. 约翰福音第1章1到3节和14节。 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ketiga dan ayat yang ke-14. 约翰福音第1章1到3节到还有14节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. 神说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。”第14节说到，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典与真理。我们也有见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dua bagian ayat yang baru saja tadi saya bacakan menunjukkan tentang dua sifat Allah. 弟兄姐妹们，刚才我们所读的2个部分的经文呢，显示了神2个特征， Yaitu sifat Allah yang transenden dan sifat Allah yang imanen. 那就是神的属性，就是它有超越性，而且有内在性。 Apa itu transenden? 什么是超越性呢？ Transenden berasal dari bahasa Latin transcendere yang artinya melampaui. 那就是来自拉丁文 transcendere， 就是超越的意思。 Jadi artinya Allah yang transenden adalah Allah yang melampaui batas-batas dunia fisik ini. 所以神不受物理世界的限制。 Allah yang transenden berarti Allah yang melampaui akal manusia, melampaui ruang dan melampaui waktu. 它超越时间还有人的思想的限制。 Kalau kita melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ketiga, jelas sekali di situ ditunjukkan tentang Allah yang berada di atas segala ciptaan ini. 那我们在第1到3节可以看到，神是在万物之上的， Bahwa Allah sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. 他在创造世界之前已经存在了， Bahwa Allah sudah ada sebelum waktu itu bahkan ada di dalam dunia ini. 在世界还没有时间还没有存在之前，神已经存在了。 Lalu yang kedua berbicara tentang imanen. 那第2个就是神的内在性。 Imanen berasal dari bahasa Latin immanere yang artinya berdiam di dalam. 那是来自拉丁字 immanere， 就是居住在里面的意思。 Jadi berbicara tentang Allah yang imanen berarti adalah Allah yang hadir, Allah yang tinggal, dan Allah yang bekerja di dalam dunia dan kehidupan umat manusia. 那就是指神在人当中呢是临在运作的。 Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 ditunjukkan tentang Allah yang imanen itu. 那在14节已经显示了神的内在性。 Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. 14节说到，道成了肉身，住在我们中间。 Ayat yang ke-14 bukan hanya menunjukkan tentang imanensi Allah di dalam diri Yesus Kristus saja.
那这14节呢，不只是指耶稣的内在性， Tetapi sebetulnya mau menunjukkan tentang puncak dari kehadiran Allah di dalam sejarah umat manusia. 而是彰显了神在历史的存在。 Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, 如果我们在希伯来书读第1章1到2节， di situ dituliskan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. 希伯来书1章1到2节说到，神既在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。 Kehadiran Allah di dalam dunia, kehadiran Allah di dalam waktu bukan hanya terjadi pada saat Yesus Kristus hadir di dalam dunia. 神在历史的临在和在人当中的临在，并不只是在耶稣当中显示。 Tetapi Allah Sang Pencipta itu yang transenden itu sudah masuk ke dalam kehidupan umat manusia. 神那创造万物的神已经在人当中了。 Yaitu ketika Allah berbicara kepada umatnya, ketika Allah berbicara kepada para nabi. Di situ kita bisa melihat imanensi Allah. 那神借着他的先知来和他的子民互动沟通的时候，我们已经看到神的内在性了。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemahaman tentang Allah yang transenden, Allah yang melampaui segala sesuatu ini, 弟兄姐妹们，对神的超越性的理解， dan juga pemahaman tentang Allah yang imanen, yang mau hadir di dalam kehidupan orang percaya, 还有他的内在性，就是他肯在信徒当中存在同在的理解， bukan hanya sekedar berbicara tentang pengetahuan doktrin atau sistematika teologi saja. 并不是只是教义或神学层面， Tetapi pemahaman tentang kita punya Allah yang transenden, tetapi sekaligus Allah yang imanen bisa memberikan sebuah rasa damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 而那个理解可以带给我们喜乐和平安。 Setidaknya ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama tentang transendensi dan imanensi Allah ini. 至于神的超越性和内在性，我们可以得知2件事。 Dan kita akan melihat dari ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 1. 我们可以从约翰福音1章14节学习。 Dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang berinisiatif. 我们在14节可以看到神是主动的神。 Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. 14节说到，道成了肉身，住在我们中间，我们也见过他的荣光。 Di sini kita bisa melihat bahwa Allah mau datang kepada manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan dirinya. 我们看到神是愿意临在我们当中的神，为什么呢？为了要彰显他自己。 Hal ini mengingatkan saya ketika membaca bagian firman Tuhan ini, bahwa Allah itu bukan seperti seorang raja atau seorang penguasa yang jauh dari kita, yang sulit untuk ditemui. 这可以让我们学习，那位神不是那个遥不可及的王， Namun Allah adalah Allah yang berinisiatif untuk dia juga mau hadir di dalam kehidupan umat manusia. 而是那个愿意来到我们当中的神。 Kalau kita melihat kehidupan pejabat di dunia atau pemegang pemerintahan di dunia yang mereka notabene adalah masih sederajat sebetulnya dengan kita, yaitu sama-sama manusia. 如果我们看到在世界上的掌权的人，其实他们和我们是同等的。 Kita mengalami kesulitan untuk bisa bertemu dengan mereka. 我们要和他们会面的话，都有困难，不是吗？ Kita perlu mengikuti banyak aturan dan sistem untuk kita bisa bertemu dengan pemimpin itu. 为了和那个领导或者领袖见面的话，有一系列的规则和系统。 Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini kita ditunjukkan tentang Allah yang begitu luar biasa yang mau datang kepada manusia. 但是在我们的经文当中，我们看到那位神是愿意降生临在我们当中的神。 Allah berinisiatif untuk mencari kita manusia yang berdosa ini. 他主动的去找我们，我们即使是罪人，他还是去找了我们。 Saya melihat ini adalah sebuah anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 所以这是多么奇妙的恩典， Bahwa Allah mau berinisiatif mencari kita. 他愿意主动的去找我们。 Oleh karena itu Bapak Ibu, wujud nyata ketika kita mau mensyukuri akan kebaikan Allah berupa inisiatif Allah mencari kita. 因此，为了回应神的恩典，他主动的先找了我们。 Mari kita juga coba untuk berjuang menyambut inisiatif Allah ini. 那愿我们也回应他的恩典。
Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? 用什么方式呢，弟兄姐妹们？ Hal yang paling mudah adalah kita mau datang beribadah kepada Tuhan setiap minggu. 最容易的就是我们每周来敬拜神。 Ketika kita datang beribadah, 当我们来敬拜的时候， ini adalah ibadah ini bisa terjadi itu sebetulnya adalah karena inisiatif Allah. Allah yang memang mau memberikan dirinya untuk hadir bagi setiap kita, untuk kita datang menyembah, memuji Dia. 我们可以敬拜神，是因为他先主动来到我们当中，他愿意来到我们当中，因此我们才有机会去敬拜他。 Sebagai orang percaya kita tidak harus melakukan ritual apapun sebelum kita melakukan ibadah. 身为基督徒，我们不需要做任何的宗教仪式来准备那份敬拜。 Bahkan para wanita bisa datang kapanpun untuk beribadah kepada Tuhan. 甚至女士们在任何时间都可以来到神面前敬拜他， Berbeda dengan agama yang lain. 不像其他的宗教。 Untuk datang beribadah harus melakukan ritual yang begitu banyak untuk bisa datang menyembah kepada Allah. 为了要敬拜神，其他的宗教有很多的宗教仪式， Atau ada batasan larangan untuk wanita bisa datang beribadah kepada Tuhan. 有一些禁令让女性不可以来敬拜神。 Atau kita nggak harus susah-susah buat baca firman Tuhan. 而且我们在阅读神的话语当中，我们没有遇见任何的困难。 Dalam kehidupan kita bisa membaca Alkitab di dalam bahasa apapun Bapak Ibu. 在我们的生活当中，我们可以用任何的语言来阅读圣经。 Buat kita yang nggak bisa bahasa Indonesia tetapi hanya bisa Mandarin, ada Alkitab terjemahan Mandarin. 不懂印尼文的人，我们有中文圣经。 Buat kita yang kesulitan untuk bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bisanya hanya bahasa Inggris, ada Alkitab terjemahan bahasa Inggris. 对于不懂印尼文或中文的人，有英文圣经。 Ini adalah karena inisiatif Allah yang mau memberikan dirinya untuk dikenal oleh umat manusia. 这是为神主动，让人可以认识他。 Berbeda dengan agama lain yang untuk membaca Alkitab pun, membaca kitab pun mereka harus membaca di dalam bahasa aslinya. 不像其他的宗教，他们要用原文阅读他们的圣经。 Saat ini mari kita menyambut inisiatif Allah ini dengan semakin kita rajin membaca firman Tuhan. 因此，我们用勤于阅读他的话语来回应神的恩典。 Ataupun kita sebagai orang percaya, kita nggak usah harus susah-susah cari waktu tertentu untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. 或者，身为基督徒，我们不需要很难找一个固定的时间来祷告。 Tuhan siaga 24 jam penuh untuk menerima setiap doa-doa permohonan kita. 因为神24个小时都预备聆听我们的祷告。 Tuhan tidak hanya menyediakan 5 waktu di dalam satu hari, tetapi seluruh waktu adalah waktu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. 神在一天当中不只是固定预备了具体的5个时间来向他祷告，而24小时随时我们都可以向神祷告。 Allah yang mau hadir di dalam hidup manusia menunjukkan bahwa Allah peduli dengan manusia. 愿意临在人当中的神，他关怀每一个人的生命。 Sebetulnya tidak ada kewajiban buat Allah yang sudah menciptakan kita lalu hadir di dalam kehidupan kita. 其实已经创造万物的神，他没有义务临在我们当中， Tetapi Allah berinisiatif memanggil kita untuk kita bisa berkomunikasi, semakin mengenal Dia dengan baik. 而他主动的呼召我们，和我们沟通，让我们可以更认识他。 Mari kita pakai segala sesuatu yang ada, ibadah kita, pembacaan firman Tuhan, dan waktu doa kita dengan baik untuk menyambut inisiatif Allah ini. 让我们用我们一切所有，用我们的祷告、我们的灵修时间、我们的阅读经文时间，来回应他的恩典。 Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita buat kita kalau kita punya Allah yang transenden dan imanen. 那第二个，让我们可以感受到内在而且超越的神的平安和喜乐的方式。 Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14, bagian lengkapnya akan saya bacakan bagian ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 第14节说到，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Allah yang mau hadir di dalam hidup manusia ini adalah Allah yang penuh dengan kebaikan. 我们可以看到，那愿意临在我们当中的神，人类当中的神，是一个充满良善的神。 Allah ingin memperkenalkan karakternya yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran kepada setiap kita orang percaya. 他想要让我们认识他的爱和真理。 Jadi tujuan Allah hadir di dalam kehidupan manusia bukan hanya untuk Allah hadir. 所以他来到我们当中，临在人当中，不只是为了要与我们同在， Tetapi Allah mau memperkenalkan siapakah dirinya, yaitu adalah Allah yang penuh dengan anugerah, kasih karunia, dan juga kebenaran.
而他想要介绍他自己，让我们认识他是一个充满真理和慈爱的神。 Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kehadiran Yesus di dunia, 当我们谈到耶稣基督在世上的临在的时候， kita bisa melihat bahwa Yesus ini menunjukkan sosok karakter dari Allah. 我们可以看到神彰显了神的属性。 Kehadiran Yesus selama ada di dunia ini mencerminkan sosok Allah yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan kasih. 我们可以看到神是一位充满慈爱和公义的神。 Yesus mempertontonkan pada saat itu ketika Yesus ada di dalam sejarah ini tentang bagaimana kebenaran ditegakkan dan kasih itu dinyatakan. 他在世上期间，他已经显示了他是坚持真理，而且是彰显了神的慈爱。 Ketika kita melihat bagaimana Yesus mengadili masalah perempuan yang sedang berzina, 当我们看到耶稣怎么审判那犯奸淫的女人的时候， di situ kita bisa melihat tentang kasih dan kebenaran ditegakkan dengan seimbang. 我们可以看到神把爱和真理坚持，而且彰显了。 Ada kasih dari Yesus yang mengampuni wanita berdosa ini. 因为神爱他，所以神也饶恕了那位女生。 Tetapi kebenaran juga tetap terus ditegakkan ketika Yesus menegur dosa dari sang wanita yang berdosa ini. 但是神也再次的坚持真理，因为他有责备那女性的罪。 Atau ketika Yesus mengamuk di bait Allah ketika ada orang-orang yang berjualan di serambi bait Allah. 当神在圣殿中发怒的时候， Kita juga bisa melihat tentang keseimbangan antara kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan oleh Yesus 我 Kristus. 们可以看到耶稣基督也是让神的公义和他的爱平衡的彰显了。 Keadilan dilakukan oleh Yesus dengan cara membalikkan semua meja dari orang-orang yang berjualan di serambi bait Allah itu. 基督把所有的桌子都打翻，那已经彰显了神的公义。 Dan kasih dinyatakan oleh Yesus Kristus ketika amarah Yesus hanya ditujukan kepada bangku-bangku yang ada dan bukan kepada pribadi yang melakukan dosa tersebut. 那我们看到神也是流露了他的爱，因为他把怒气发在那些桌椅上，而不是在那些犯罪的人身上。 Masih banyak contoh tentang bagaimana Yesus menunjukkan karakter Allah yang penuh dengan kasih dan kebenaran itu. 我们可以看到很多例子，基督耶稣已经彰显了神的公义和慈爱。 Tapi ada satu karya Yesus yang menunjukkan tentang karakter Allah yang penuh dengan kasih dan keadilan ini. 而耶稣基督也彰显了在一个大作上面，大工作坊上面彰显了神的慈爱和公义。 Yaitu ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. 那就是他被钉在十字架的那个时刻。 Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu menyelesaikan permasalahan dosa manusia dan permasalahan ini diselesaikan dengan kasih dan keadilan. 当他钉在十字架的时候，那已经解决了人的罪的问题。那他也是用公义和慈爱来解决这个问题。 Bapak Ibu, kalau Allah hanya mengampuni orang berdosa, maka sebetulnya kita bisa mengatakan Allah tidak menghidupi kebenaran atau keadilan. 就是弟兄姐妹，如果耶稣只有饶恕神，那他只有彰显神的爱，但是没有彰显他的公义。 Karena seharusnya ketika ada dosa, maka disitulah harus ada penghukuman. 因为当有罪的存在，那应该有处罚。 Namun di sisi lain ketika Allah menghukum manusia berdosa, maka tidak ada kasih Allah di situ. 那当神处罚人的时候，当时就没有他的爱存在。 Jadi ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, 因此，当耶稣基督死在十字架的时候， Yesus Kristus menanggung atau menggantikan penghukuman dosa manusia. 耶稣基督已经承担了人类的罪， Disitulah kasih dan kebenaran bertemu. 那就是爱与公义相会的时刻。 Kasih Allah dinyatakan melalui manusia yang tidak perlu lagi menanggung penghukuman dosa itu. 神的爱借着人不再需要再承担他们的罪而彰显， Tetapi Kristus yang menanggung penghukuman dosa itu. 而基督已经承担了那个处罚。 Sedangkan keadilan Allah juga dinyatakan melalui hukuman dosa yang tetap dilakukan. 而神的公义还是在那个处分当中被彰显。 Tetapi penghukuman atas dosa ini tidak diberikan, ditimpakan kepada manusia, tetapi ditanggungkan kepada Yesus Kristus. 而那个对罪的惩罚是由基督来承担，不是由人来承担。 Di sinilah kita mesti sekali lagi bersyukur 因此，我们要再次感恩， bahwa sebagai orang percaya hidup kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. 身为基督徒，我们的生命已经被基督赎回了。 Kita yang orang berdosa seharusnya mati dihukum oleh karena dosa kita. 我们应该因为我们的罪而被处死， Tetapi Yesus mau menyelesaikan masalah dosa itu dan memberikan kita kesempatan untuk kita hidup lebih baik. 而基督给我们
一个解决方案，而且让我们赐给我们更好的生活。Oleh karena itu marilah kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya yang lebih mau untuk terlibat di dalam pelayanan. 因此，身为信徒，我们应该要更参与侍奉。Ayo kita belajar sebagai orang Kristen yang lebih setia untuk menjalani kekudusan hidup ini. 让我们更忠实的活出一个圣洁的生活， Atau kita menjadi orang Kristen yang lebih berusaha untuk mengasihi kebenaran. 或者身为一个更爱真理的基督徒。 Mungkin kita tidak bisa melakukan 100% kebenaran di dalam kehidupan kita. Tetapi setidaknya kita berusaha untuk mengasihi kebenaran itu. 虽然说我们活不出100%的真理，但是至少我们要爱那个真理。 Dan wujud nyata cinta kita, kasih kita kepada kebenaran adalah kita mengasihi firman Tuhan. 那我们对真理的实现呢，就是我们 Karena di dalam firman 爱神的话语。 Karena di dalam firman Tuhan inilah ada seluruh kebenaran Allah dinyatakan. 因为神的真理就是在他的话语当中显现。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Allah dalam pribadi Yesus sudah datang di dalam waktu di dunia ini. 弟兄姐妹们，我们知道神借着耶稣基督来到时空， Namun pertanyaannya buat kita adalah saat ini Yesus sudah tidak bersama dengan kita di dunia secara fisik. 但是现在呢，基督耶稣已经不是在肉体上与我们同在。 Apakah berarti Allah masih hadir bersama-sama dengan kita? 那是否神还是继续与我们同在呢？ Apakah Allah masih memiliki kuasa untuk berjalan bersama dengan kita di dalam dunia ini? 神是不是还有能力在世界里和我们同行呢？ Ada satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Efesus pasal 3 ayat 16-17. 那我们从以弗所书3章16到17节得知， Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus demikian. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 使徒保罗对以弗所的信徒说道：“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。” Ayat ini menjadi bukti bahwa Allah yang imanen itu selalu beserta dengan kita. 这经文证明了那有内在性的神不断的与我们同在。 Walaupun Kristus secara fisik sudah tidak hadir bersama-sama dengan kita di dalam dunia, tetapi ada Roh Kudus yang membuat Yesus Kristus itu bisa tinggal diam di dalam hati kita. 虽然说基督不在肉体上和我们同在，但是在这世界里，还是借着他的圣灵住在我们的心里。 Yesus Kristus sudah tidak hadir secara fisik di dalam dunia, tetapi Yesus Kristus hadir secara rohani di dalam hati kita. 虽然基督已经不在世界上以肉体和我们同在，但他是借着圣灵住在我们心里，与我们同在。 Dan ada satu hal yang menarik dari penggunaan dua kata diam atau kata tinggal atau kata dwell di Efesus 3 ayat 17 dan Yohanes 1 ayat 14. 那在约翰福音1章14节和以弗所书3章17节的“住”这个字呢，有很有趣的定义。 Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia ataupun di dalam terjemahan bahasa Inggris, kedua kata untuk diam, yaitu ketika Allah tinggal atau diam di antara kita, dan di dalam Efesus ketika dikatakan tentang Kristus diam di dalam hatimu, itu menggunakan kata yang sama. 那在印尼文它是用 tinggal， 英文是用 dwell， 所以在印尼文和英文他们是用一样的字。 Namun di dalam bahasa aslinya kedua kata ini memakai kata yang berbeda dan memiliki nuansa yang berbeda. 而在原文当中，他们用2个不同的字。 Kata tinggal di dalam Yohanes 1 ayat 14 menggunakan kata Yunani skenoo. 那在约翰福音1章14节，他用希腊文 steno。 Secara harafiah, kata ini memiliki arti tinggal di dalam tenda. 那字体上，它其实就是住在帐篷当中的意思。 Jadi kata ini mempunyai nuansa atau menekankan bahwa tinggal ini adalah tinggal yang sifatnya sementara. 所以这强调那个居住的暂时性。 Bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia, 基督那道成肉身的神 hadir di dalam kehidupan umat manusia, 和人类同在， sama seperti kehadiran Allah ketika Allah hadir bersama-sama dengan bangsa Israel di padang gurun. 就如神在旷野当中与以色列民族同在。 Ketika itu Allah diceritakan tentang bagaimana hadir di kemah pertemuan atau di tabernakel. 当时呢，神
和就是借着会幕和以色列民族同在。 Sehingga kita bisa melihat bahwa inkarnasi Yesus adalah sifatnya sementara di dalam dunia ini. 所以神道成肉身，临在世中，那是暂时性的。 Inkarnasi Yesus adalah sebuah kehadiran yang sementara dari Allah yang mau berkemah di tengah-tengah umatnya. 神道成肉身，就像神在那个旷野中搭帐篷，那是暂时性的。 Hal ini menunjukkan bahwa memang pribadi Yesus itu tempatnya bukan di dunia ini tetapi dia di surga. 所以我们可以看到，基督的位格，他的长久居留，不是之处，不是在世上，而是在天堂。 Sehingga ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini, dia hanya tinggal sementara dan dia harus kembali ke tempatnya yang seharusnya. 因此，基督来到世上是暂时的，他毕竟还是要回到他的归处，那就是天堂。 Namun kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 17, 但是我们看以弗所书3章， kata diam, tinggal atau dwell ini menggunakan kata Yunani katoikeo, 那希腊文的住呢是 kateikeo， yang artinya adalah tinggal menetap, 那就是 berdiam secara permanen atau menetap di suatu tempat. 那就是长久居留、定居的意思。 Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus di dalam Efesus pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa ketika Yesus Kristus ada di dalam hati orang percaya, Yesus Kristus tinggal menetap. 所以呢，这个经文表示，当基督住在信徒的心里的时候，他是定居，而且是长久固定的。 Yesus Kristus tinggal bukan sementara, tetapi tinggal menetap secara penuh, secara permanen di dalam hati setiap orang percaya. 那在信徒的心里，神是完全而且是永恒的居住在他们的心里。 Dari dua perbedaan ini, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita seharusnya bersyukur bahwa kita mendapat sebuah anugerah khusus. 所以呢，从这个两个经文当中，我们可以理解到，我们是有我们领受了特殊的恩典。 Bahwa Yesus yang secara fisik sudah tinggal di surga sana, tetapi Yesus secara rohani masih tinggal bersama-sama dengan kita di dalam hati kita. 虽然耶稣肉体上已经归还天堂，但是他的圣灵还是居住在我们的心里。 Yesus Kristus bukan hanya tinggal sebagai pribadi yang berada di luar kita, tetapi Yesus Kristus hadir sebagai pribadi yang selalu hadir dalam setiap waktu dan peristiwa di dalam kehidupan kita. 他不是分离我们身体的位格，而是无时无刻在任何的经历，他都在我们心中与我们同在。 Di sini kita bisa melihat tentang Allah yang transenden, Allah yang kekal itu, 我们可以看到那拥有超越性、那永恒的神， Allah yang penuh dengan kuasa mau hadir di dalam kehidupan kita. 那全能的神愿意来到我们的生命当中。 Untuk apa? Bukan hanya untuk hadir, tetapi karena Allah peduli kepada kita. 不只是为了要与我们同在，而是来关怀我们。 Kepedulian Allah ditunjukkan dengan cara Yesus Kristus menyelesaikan satu masalah terbesar di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. 神的关怀呢，借着耶稣解决了人类无法解决的事来显现， Yaitu dosa itu tadi. 那就是罪的问题。 Tetapi sekaligus kepedulian ini ditunjukkan dengan cara ketika Yesus Kristus tetap ada di dalam hati setiap kita orang percaya. 而这个关怀，这份关怀也是借着神、借着圣灵居住在我们的心里来显示。 Sehingga ini memberikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah penghiburan buat kita sebagai orang percaya. 那身为信徒，那就成为了我们的慰藉， Bahwa Allah itu tidak pernah jauh dari kita. 因为神不曾远离我们， Bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. 神在我们的生命当中， Bahwa Allah hadir di dalam hati kita saat ini. 神住在我们的心里。 Apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu. 任何我们所面临的问题或情况， Apapun kondisi yang saat ini Bapak Ibu sedang alami. 无论我们的处境是如何， Pergumulan, kesulitan, tantangan hidup. 无论我们面对的什么困难或挑战， Masalah relasi dengan keluarga, anggota keluarga. 也许和家庭之间的问题， Kesulitan ekonomi yang mungkin sedang dihadapi saat ini. 经济上的难境， Kekhawatiran akan masa depan yang tidak menentu. 未来的不确定性， Tapi tetap yakin dan percaya bahwa Allah yang menguasai waktu ini, 我们仍然相信那操纵时空的神， Allah yang mengetahui masa depan kita ini, 那了解我们未来的神， Allah hadir bersama-sama dengan kita. 他不断的与我们同在， Allah bisa mengantisipasi segala permasalahan dalam hidup kita. 他有能力为我们将来要面临的事做预备。 Bahkan mungkin sebelum masalah itu datang.
甚至在问题发生之前。 Tapi mungkin saat ini kita mengalami masa-masa di mana ketika kita melihat Allah diam, tidak menolong kita. 可能我们有时候会看到神完全都没有伸手， Tapi mari kita mau belajar tentang bagaimana kita juga belajar untuk memahami waktu Tuhan. 当他没有动静的时候，我们要试着去理解神有他的时刻，有他的时 Waktu 间。 Tuhan dan rencana Tuhan itu tidak sama dengan waktu dan pikiran kita. 神的时间和安排和我们的想法是不一样的。 Mari kita terus belajar memahami Allah yang transenden dan imanen itu di dalam kehidupan kita. 那我们在生命当中不断的更深入的了解神的超越性和内在性， Jangan pernah curiga dengan Allah yang baik itu. 不要怀疑那良善的神。 Di saat-saat kita begitu terpuruk dan Allah tidak menolong kita, 当我们沦落而神不帮助我们的时候， tetap yakin bahwa Allah berjalan bersama-sama dengan kita. 我们要深信神与我们同行， Allah tidak pernah meninggalkan kita. 他不曾离开我们。 Tangan Tuhan akan turun tangan menolong kita tepat sesuai dengan waktu dan kehendaknya. 他会在他的旨意和时间的伸手援助我们。 Bagian kita hanyalah kita mau atau tidak untuk belajar setia mengikuti Tuhan di dalam waktu Tuhan itu. 那我们的责任就是根据神的时间来跟随、遵行他的话语。 Amin. 他们， Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 让我们低头祷告。 Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kalau kami punya Allah yang transenden dan imanen. 主啊，我们感谢你，你是那位有超越性和内在性的神。 Kami bersyukur bahwa Allah yang mengetahui segala masa, segala waktu, tetapi mau tinggal bersama-sama dengan kami. 我们感谢你，你是那位掌控时空的神，而你愿意临在我们当中。 Allah yang mau menolong kami melalui masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kami. 你愿意帮助我们度过艰难的时刻。 Saat ini Tuhan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. 主啊，我们为所有聆听你的话语的子民祷告。 Mungkin mereka sedang ada di dalam pergumulan iman mereka bertanya, di manakah Tuhan? 也许他们正在挣扎，而且询问神在何处。 Tapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menegur setiap kami. 愿我们再次被提醒， Bahwa Tuhan tidak pernah beralih dari kami, Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kami. 你不曾离弃我们，你永远与我们同行。 Tetapi Tuhan yang tolong kami untuk kami bisa melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah ulurkan bagi setiap kami. 但求你帮助我们，可以看到你伸出的援手， Supaya kami bisa tetap terus bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. 让我们可以感恩，对你的恩慈和你的眷顾而感恩。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。